Dan kita next. Okay. Fokus kita petang ni saya akan beri pengenalan tentang subjek prinsip perkaunan, guru-guru yang mengajar, kemudian sukatan prinsip perkaunan bagi tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Kemudian kamu akan lihat format, kemudian cabaran yang perlu dihadapi oleh pelajar-pelajar prinsip perkaunan. Nampak sebagai satu cabaran, nampak macam bila nanti kita nak dengar tu macam takut. Tapi itulah yang kamu kena ambil dan ambil sebagai motivasi dan kamu kena ambil tindakan. Kemudian hala 7 pelajar-pelajar yang berada yang mengambil subjek prinsip perkaunan. Pelajar. Sekejap kalau akaun kita memang sedia maklum. Kalau akaun secara mudahnya pelajar dia akan kaitkan dengan perakaunan, akaun dan juga kepada accountant. Tapi sebenarnya bidang perakaunan ni lebih luas. Cuma kita nak cakap bahawa perakaunan ni ialah antara bidang yang profession accountant yang diiktiraf di seluruh dunia dan menjadi nadi utama kepada bidang perniagaan dan ekonomi sesebuah negara. Maksudnya bukan saja kat Malaysia, semua negara. Dia menjadi nadi utama. Sehingga tahun 2020, Malaysia masih lagi kekurangan accountant bertauliah sebanyak 60,000 yang memerlukan untuk membantu Malaysia menuju ke arah negara maju. Jadi pelajar-pelajar yang terpilih untuk mengambil prinsip perakaunan pada tahun ini adalah calon-calon yang akan membantu negara Malaysia kita sendiri untuk menuju ke arah negara yang maju. Jadi ucaplah tahniah kepada diri sendiri. Jadi seterusnya yang tadi berkaitan dengan perakaunan secara umumnya. Tapi kita nak terangkan berkaitan dengan subjek prinsip perakaunan. Prinsip perakaunan ni ialah subjek elektif di mana dia terletak dalam mata pelajaran MP. Kita panggil MP. Dan prinsip perakaunan dia adalah di bawah standard KSSM, Kurikulum Standard Sekolah Malaysia, sekolah menengah, di mana sebenarnya prinsip perakaunan bersama dengan perniagaan telah mulakan terlebih dahulu. Iaitu KSSM ni, silibus KSSM ni mulai tahun 2018. Kemudian dalam subjek MP prinsip perakaunan, pelajar akan didedahkan dengan konsep dan prinsip asas perakaunan. Kemudian pelajar akan melalui proses lengkap dalam penyediaan penyata kewangan. Dan seterusnya daripada penyediaan penyata kewangan, pelajar akan merancang kewangan dan seterusnya membuat pengurusan dari segi pengkosan. Saya teruskan, yang ini ialah guru-guru yang akan mengajar panitia prinsip perakaunan, 2 orang sahaja, iaitu saya sendiri, Cikgu Nur Maria selaku ketua panitia, dibantu oleh housemate saya iaitu Cikgu Darmawan untuk subjek prinsip perakaunan. Untuk kelas 4 teknik 1 yang akan mengajar prinsip perakaunan adalah saya sendiri. Kemudian untuk kelas 4 sains 2 juga 4 teknik 2 yang akan mengajar ialah Cikgu Darmawan. Nanti kita akan mengenal lebih lanjut lagi di dalam kelas. Kalau dekat dalam sesi online ni kita mungkin tak kenal secara keseluruhan. Tapi bak kata pepatah tak kenal maka tak cinta. Nanti dah kenal jangan jatuh cinta dengan suami saya khususnya. Amaran tu lah konon-konon. Saya teruskan. Kandungan mata pelajaran tingkatan 4. Kita sebenarnya untuk kandungan mata pelajaran prinsip perakaunan kita ada 9 modul pelajar. Tapi daripada 9 modul tu pelajar, kalau perhatikan masa yang diperuntukkan untuk prinsip perakaunan, kalau dia beri untuk pengenalan kepada perakaunan lebih kurang dalam 10 jam. Yang kedua seterusnya, yang ketiga seterusnya, dan secara rumusannya pelajar akan nampak modul 8 dia memerlukan 24 jam. Maksudnya kalau satu hari belajar tanpa berhenti. Tapi ni kita taklah satu hari belajar tanpa berhenti. Dia ikut hari lah. Di mana kita nampak bahawa topik modul 8 ni ialah sangat penting. Ni saya nak ingatkan awal-awal pelajar. Modul 8 ni kalau kamu tak pegang masa tingkatan 4, kamu akan bermasalah di masa tingkatan 5 nanti.
Okey. Kemudian kita tengok kandungan mata pelajaran tingkatan 5. Okey, dia hanya ada 7 bab sahaja, okey, yang merangkumi 96 jam. Okey, seterusnya. Okey, bagi format peperiksaan SPM, lebih kurang sama dengan subjek perniagaan sebab kita di bawah MP. Okey, kita ada kertas yang pertama, kertas 1. Okey, yang kedua kita ada kertas kedua, kertas 2 dan kita ada kertas 3. Okey. So kita lihat pelajar, kertas 1. Kertas 1 ialah kertas objektif ataupun aneka pilihan. Okey, jumlah soalan adalah 40 soalan. Masanya adalah 1 jam 15 minit. Di mana dalam kertas 1 akan merangkumi topik-topik tingkatan 4 dan 5 daripada pembelajaran silibus. Kamu diminta untuk mengingati, memahami, kemudian kamu kena tahu aplikasi. Dan kamu juga perlu ada kalkulator saintifik. Sebab kena ada kira-kira. Kamu tak boleh congak guna kertas macam itu saja sebab amount biasanya nilai yang besar. Okey. Kalau kertas 1 ni pelajar, kita sentiasa menggalakkan pelajar mesti dapat 30 dan ke atas. Okay, mana-mana subjek pun saya rasa sepatutnya kalau dia 40 kamu mesti target 30 dan ke atas. Kalau 30 ke atas kamu akan lebih selamat. Okay, kalau kita tengok kertas 1 muajarannya ialah sebanyak 20%. Okay, boleh Saya teruskan. Okay, kita ada kertas yang kedua. Kertas kedua ialah subjektif terdiri daripada 6 soalan tetapi jawab 5 sahaja. Okay, masa peruntukan yang diberi ialah 2 jam 30 minit. Okay, kamu perlu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Okay, kalau kita tengok kertas 2 pelajar, okay, kita ada bahagian A, bahagian A wajib jawab. Di mana dia punya markah dekat situ 60 markah. Soalan 1 10 markah, soalan 2 25 markah, soalan 3 25 markah. Kita nampak dekat situ, okey, dia 60 markah besar. Okey, manakala bahagian B ada 4, 5 dan 6 tetapi kamu hanya perlu pilih 2 sahaja dan setiap satu soalan memberi markah 20 markah. Okey, jelas setakat ni semua? Okey, saya teruskan. Okey, seterusnya kita ada kertas 3. Kertas 3 kita panggil tugasan projek. Tugasan projek ni pelajar, dia hanya untuk tempoh 3 bulan. Okey, 3 bulan ni kalau sebelum-sebelum ni iaitu pada bulan Mac hingga bulan Mei. Dan dia akan hanya pelajar yang berada di tingkatan 5 yang perlu buat. Jadi pelajar masa kamu belajar tingkatan 4 ni kamu tak perlu buat lagi kerja khusus. Apa yang penting ialah kamu mesti memahami asas penting dalam perakaunan. Jadi asas yang ada tingkatan 4 nanti yang akan membantu kamu untuk buat kertas 3. Di mana dalam kertas 3 ni pelajar, kamu kena ada kemahiran ICT. Apa maksud kemahiran ICT? Sebab nanti kamu kena jawab dengan memasukkan semua data tu dalam komputer. Dalam komputer. Tapi sebelum kamu nak masukkan dalam komputer, kita akan ada draft. Kita akan buat pengiraan secara manual, kemudian kita akan transferkan ke dalam komputer. Tapi pelajar jangan risau. Yang berkaitan kita nak transferkan dalam komputer, kita akan bantu awak. Sebab kertas 3 ni cikgu akan bantu. Okay? Cikgu akan bantu seboleh-bolehnya kamu mesti akan dapat paling minimum ialah 19 markah. 19%. 19% per 20%. Tetapi kalau kamu memang layak dapat 20%, kamu memang tidak ada masalah untuk dapat 20%. Kalau ikutkan soalan kerja khusus ni pelajar, kita tak boleh buat awal. Kalau macam sekarang bulan Januari, kita tak boleh nak buat bulan Januari. Sebab soalan tu lembaga yang akan keluarkan, dia akan keluarkan bahawa soalan tu semua orang sama, satu Malaysia sama, tetapi dia ada masalah sikit. Tetapi apabila awak buat kerja khusus ni, nampak macam cabaran lah. Setiap orang akhirnya jawapannya tidak akan sama. Okay, jadi bila jawapannya tidak akan sama,
Semasa kamu di tingkatan 4, kamu tidak ada istilah untuk bermain-main. Kamu tidak ada istilah untuk cuba-cuba saja. Kamu tidak ada masa untuk tak apalah, tingkatan 5 nanti baru nak cover balik semula. So saya harap kamu faham sebab yang ini sangat penting. Dan jangan risau pelajar, kita akan bantu. Kita akan bantu kamu sampai dapat 20%. Biasanya akaun ni dia imbang tak imbang. Jadi pelajar, bila kamu tak seimbang, kamu akan serahkan pada cikgu. Cikgu akan cuba semak dekat mana salah. Cikgu akan serah balikkan kepada kamu kena betulkan. Kalau kamu tak betulkan, itu akan jadi masalah. Tapi biasa pelajar-pelajar prinsip perakaunan, secara bahasa, kalau kamu kenal saya secara online mungkin agak nampak macam formal, tapi sebenarnya bila kamu mengenali saya, mengenali Cikgu Darmawan dalam kelas, kita akan lebih santai. Tapi saya sering menggunakanlah satu perkataan, apabila awak ambil akaun, saya akan kejar awak sampai lubang cacing. Nampak macam kasar, saya ingatkan siap-siap sebab bila kertas 3 ni, bila kita kata kita nak bantu awak, kita akan cuba dapatkan 20%. Jadi awak mesti layak dapat 20%, salah betulkan. Sampai awak memang boleh dapat tepat, dapat seimbang. Tapi kita tak boleh nak bagi markah percuma semata-mata. Kita kena ada integriti. Awak pun kena ada integriti, cikgu pun kena ada integriti. Kita tak boleh tipu. Markah tu tak boleh tipu. Walaupun yang menanda adalah cikgu. Okey, jelas Okey. Nampak macam berat ni yang pelajar-pelajar 4 teknik 1, 4 teknik 2 yang ambil. Dah takut ke? Respon sikit. Nanti tak nampak awak ni. InsyaAllah tak. Bagus. Pelajar, sebenarnya kita kena fikir positif terlebih dahulu. Itulah cabaran-cabaran yang awak kena ambil. Serap. Dalam dunia sekarang ni kita tak boleh terlalu lemah. Okey, kalau macam terutama dalam situasi COVID sekarang lah, ambil iktibar. Okey, so kita ambil dahulu apakah cabaran calon-calon yang mengambil prinsip perakaunan. Yang pertama dari segi format. Okey, pelajar, prinsip perakaunan kamu kena buat pelaporan format penyata keuangan. Ada pelbagai jenis pelaporan penyata keuangan. Antaranya penyata keuangan milikan tunggal. Bila kamu berniaga sendiri, laporan keuangan dia bentuk berlainan. Bila kamu berniaga berkongsi, lain bentuknya. Kemudian bila kamu menguruskan keuangan dari segi kelab persatuan, perkilangan, dia semua ialah format yang berlainan. Okey, kalau dapat lihat kat sini nampak ni, rumus dan format tidak disediakan. Itu cabaran, kita bagi dahulu cabaran. Okay, yang kedua, di samping itu selain kamu mesti tahu ada format-format perakaunan, kamu juga perlu menghafal rumus. Antara contoh-contohnya ialah dalam bab analisis nisbah. Ni bab analisis cost volume. Yang ini ialah bab tingkatan 5 lah, lebih banyak kepada tingkatan 5. Kemudian pada masa yang sama kamu juga perlu menunjukkan pengiraan. Setelah mengeluarkan masukkan data dalam format, kamu kena tunjukkan pengiraan. Sebab pengiraan-pengiraan tersebutlah yang akan memberikan kamu markah. Nampak cabarannya besar pelajar, tetapi tidak ada perkara yang mustahil sebab akaun ni dia macam kita boleh samakan sedikit dengan maths lah. Kamu kena buat latihan berterusan. Latihan tu berterusan. Bukan kamu kena belajar untuk study smart, bukan study hard. Kalau study hard, hari ni tak belajar, nanti dah nak periksa baru belajar. Tak boleh. Akaun bukan macam tu. Kamu kena buat latihan dengan kerap supaya kamu boleh menghafal format, menghafal rumus dan juga membuat pengiraan. Jelas Itu dari segi cabaran pelajar yang mengambil prinsip perakaunan. Lepas dapat cabaran, inilah pelajar-pelajar prinsip perakaunan. Kamu akan layak mendapat 2 sijil perakaunan. Yang ini ialah sijil SPM yang sebenarlah. Biasa kalau lepas keputusan, biasa pelajar dia akan dapat slip keputusan peperiksaan. Yang sebenarnya adalah bentuk sebegini. Kemudian yang sebelah ni ialah sijil SCCI. SCCI ni pelajar, dia bukan semua orang dapat. Dia bergantung kepada keputusan kamu dalam peperiksaan prinsip perakaunan. Daripada slip nanti, slip peperiksaan, keputusan peperiksaan, dia akan nyatakan sama ada kamu layak ataupun tidak menerima sijil LCCI. Sijil LCCI ni pelajar, kalau kita dapat lihat,
Dia adalah kerjasama formal antara Kementerian Pendidikan dan badan profesional yang pertama di dunia dan dapat memastikan sistem kurikulum pendidikan negara sentiasa relevan dengan keperluan industri dan pasaran kerja. Okay, jadi pelajar, apabila kamu mengambil prinsip perakaunan, dan kamu juga layak ambil FCCI, dapat sijil FCCI, sijil yang kamu dapat tu bukan saja diiktiraf dalam Malaysia, tetapi diiktiraf di negara luar. Itu pentingnya lah. Itu kelebihan, nampak daripada cabaran itu adalah satu lagi ialah kelebihan kamu punya sijil itu diiktiraf di seluruh kebanyakan negara. Pelajar, sijil FCCI ni dia sebenarnya kalau saya bagi sepintas lalu pengetahuan, nanti kita akan terangkan lebih lanjut dalam kelas. Di mana sijil FCCI ni dia sebenarnya soalan daripada London dia akan bagi dalam bentuk bahasa Inggeris, dimasukkan ke dalam soalan SPM. Tapi dalam soalan SPM dia akan keluarkan dalam bahasa Melayu lah. Jadi dekat situ pelajar, kalau kamu dapat SPM A+, A minus, saya tak sebut BCD, saya punya target ialah apabila awak ambil account, awak kena target dulu tinggi supaya awak berusaha untuk dapat lebih baik. Jangan target C, D dan E. Kamu mesti target dapat cemerlang supaya kamu berusaha untuk mendapat cemerlang. Nanti pelajar dia akan masukkan dalam soalan SPM, kalau kamu dapat result A minus tu sebenarnya FCCI dia tak bagi dalam bentuk grade A. Dia akan bagi dalam bentuk 1, 2 dan 3 dan seterusnya sampai 6 biasanya. Dia akan melihat kepada soalan yang diberikan oleh FCCI. Itu penerangan lebih lanjut dalam kelas lah. Saya teruskan. Kemana anda selepas SPM? Kalau selepas SPM, pelajar boleh menyambung pelajaran. Kalau menyambung pelajaran di tingkatan 6. Tingkatan 6 sama ada kamu ambil aliran ekonomi, account ataupun juga ekonomi. Kalaupun kamu ambil ekonomi sebab sekolah kita, kalau kamu sambung dekat sekolah kita tak menawarkan tingkatan 6 untuk aliran account. Tapi tidak ada masalah. Walaupun account dan ekonomi dia pasangan yang tidak berlainan lah. Kamu masih still boleh melanjutkan pelajaran dalam bidang perakaunan selepas tingkatan 6. Ataupun selepas SPM kamu boleh terus direct pergi ke matrikulasi. Pergi matrikulasi ni dia jimat masa. Seperti tadi Cikgu Farida dah sebut, tapi syaratnya untuk prinsip perakaunan, kelebihan matrikulasi ni hanya ada dekat pelajar tingkat T1. Sebab T1 ada matematik tambahan. Tetapi T2 kita tak tawarkan. Bukan kita nak menghalang awak pelajar, tetapi sebenarnya awak masih lagi ada peluang. Tapi bukan semua orang mampu untuk membawa subjek matematik tambahan. Kemudian awak boleh pergi pada asasi perakaunan, kemudian boleh sambung diploma perakaunan dan seterusnya boleh pergi kepada ijazah perakaunan. Tapi kalau kamu pergi matrikulasi di dalam tempoh setahun, kamu boleh direct terus pergi perakaunan. Sama juga kalau kamu pergi tingkatan 6, selepas tingkatan 6 kamu akan terus pergi kepada ijazah perakaunan. Lebih jimat masa. So jadi pelajar kamu yang kena fikir, kamu nak pergi mana, aliran mana, kena tentukan betul-betul. Kalau kita tengok laluan pendidikan untuk pelajar-pelajar prinsip perakaunan, kalau saya nak terangkan secara detail ni memang tak sempat lah sebab sebenarnya kalau ikutkan 10 minit je, rasa macam terlebih juga ni. Tapi yang ini kita akan terangkan lebih lanjut di dalam kelas ya pelajar. Tapi saya akan bagi nanti nota akan diberikan, so nanti kamu boleh tengoklah. Apakah contoh-contoh dalam kerjaya perakaunan? Antara contohnya kamu boleh jadi accountant awam, kamu boleh jadi juru audit, kamu boleh jadi pengurus keuangan, penasihat keuangan. Dia ni penasihat keuangan. Kemudian kamu boleh jadi broker saham, remiser, boleh jadi broker saham kemudian boleh jadi accountant syarikat, CEO, ketua pegawai keuangan, PTD, kemudian guru account saya masukkanlah. Tapi banyak lagi juga kamu boleh jadi kerani account. So kalau kita tengok dekat sini pelajar, nampak yang keuangan, broker saham, semua yang berkaitan dengan duit saja. Duit kalau pelajar, saya selalu sebutlah, kenapa nak ambil account ni, nak jadi accountant. Kenapa nak jadi accountant? Cikgu, nanti boleh dapat gaji besar cikgu. Kenapa nak dapat gaji besar? Cikgu boleh beli kereta besar, rumah besar, isteri besar. Contohlah saja je.
Okay, nampak slide saya dah habis, nampak macam dah habis tapi sebenarnya memang slide dah habis, cuma sedikit harapan saya. Okay, stop presenting kejap Cikgu Yuniza. Saya nak cakap sikit dengan pelajar berdasarkan pengalaman yang lepas lah pelajar. Okey, untuk kelas teknik ni pelajar, ramai pelajar memang bukan saya nak cakap saya dengan Cikgu Damo ni popular, tak. Tetapi pelajar kebanyakan dia memang nak ambil account. Dia tak fikir sama ada dia layak ataupun tidak. Pelajar, kalau secara mudah ni saya cakap terus terang sebelum kamu nak buat rayuan, saya cakap terus terang, setiap apa keputusan yang kamu buat tu memberi kesan kepada masa depan kamu. Kita belajar aliran sekarang ni, apabila kamu ditetapkan aliran tertentu dalam kelas, tujuan utamanya ialah kita nak awak boleh sambung belajar. Kenapa nak sambung belajar? Supaya awak dapat pekerjaan yang lebih baik sesuai dengan aliran yang telah awak pilih.